Waalaikumsalam Andy dan juga Uji. Ya. Sihat Apa kita. khabar itu? Alhamdulillah. Sihat, Walaupun Alhamdulillah. seram-seram tujuk langgar tajuk enak alhamdulillah. Pas sebaik-baiknya. Betul. Tajuk betul. yang tentang muti ya bunyi Ustazah. Dan muti tak Nang bunyi. benar Uji. Mutik dah langgar tajuk. Panjang. Oh, nak Tapi- baru-baru nak anggar tajuk nak belum dengar ceritanya tu Dengar lagi. ceritanya lagi kita rasa gunda dia nak Oh. Jadi Ustazah perkongsian untuk aura pagi kita, sihir yang membinasakan. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi Uji dan Andy, dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar radio awak kita yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Betul apa yang disebutkan oleh Andy dan juga Uji tadi, nak bukan sanyau seram serun mendengar tajuk tu. Walau bagaimanapun apa jua tajuk perlu kita bincangkan, sebab apa jua perkara perlu kita ketahui ia adalah satu ilmu yang mana wajib kita untuk kalau boleh mempelajarinya daripada orang yang sepatutnya lah. Sihir yang membinasakan tajuk yang cukup perlu kita tahu sebenarnya. Mula-mula kita nanggap apa yang dimaksudkan dengan perkataan sihir, walaupun di mukadimah tadi Uji dengan Enidah pun menyatakan sebahagian daripada maksud-maksud dan kesan-kesan sihir untuk juruhnya rasa hebat dan sebagainya. Kita cuba lihat secara ilmiahnya maksud sihir atau tukang sihir dari segi bahasa adalah memperlihatkan kebatilan dalam kebenaran dan menggambarkan sesuatu tidak seperti hakikat sebenar. Ya cerita sihir dari segi bahasa. Senang cerita tek bulat lah. Munya madah saya pergi pasar, sebenarnya ni pergi pun pasar. Ya cerita sihir lah, menggambarkan sesuatu bukan yang sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dari segi istilah, para ilmuwan menyatakan bahawa sihir ini ialah ikatan ataupun simpulan ataupun jampi dan perkataan yang diucap atau ditulis atau dibuat sesuatu yang boleh mendatangkan kesan buruk ataupun akibat buruk terhadap tubuh, badan, hati, akal orang yang disihir tanpa perlu menyentuhnya secara langsung. Ini adalah tafsiran sihir dari segi istilah yang kita boleh lihat daripada Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Salah satu ulama suhur kita lah menyatakan tafsirannya demikian dan diperakui oleh sebagian besar sepakat para ulama kita. Baik, dan kalau kita menyebut tentang sihir, sudah pasti kita akan merujuk salah satunya hadis Nabi SAW yang jelas menyebutkan sihir sebagai salah satu daripada perbuatan dosa besar. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'an mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malal yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qazbul muhsanat al mu'minat al ghafilat. Maksud hadis tersebut, Nabi bersabda, jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa itu? Apakah dosa-dosa tersebut? Sabda baginda, menyekutukan Allah, syirik yang pertamanya, keduanya sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah melainkan atas alasan yang benar, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam melarikan diri dari medan perang, yang ketujuh menuduh wanita muhsan yang baik dan menjaga kehormatan, dan beriman dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dapat kita lihat bahawa sihir diletakkan nombor 2 selepas syirik kepada Allah Ta'ala antara 7 dosa-dosa besar yang kita perlu jauhi, yang sudah pasti jika dilakukan selain membinasakan pelakunya atau diri kita pun ia membinasakan orang-orang di sekeliling kita. Ia disebut sebagai sihir yang membinasakan. Kemudian kita rujuk, para ulama bersepakat mengatakan bahawa mempelajari sihir, mengajar, apalagi mengamalkannya adalah haram hukumnya. Berjumpa tukang sihir bagi tujuan berubat juga haram kerana boleh membawa kepada syirik, iaitu bergantung harap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa tukang sihir untuk apa tujuan sekalipun, menyihirkah, mengubat orang yang kena sihirkah, hukumnya haram. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan
dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, ayatnya cukup panjang, tapi kita petik satu petikan di dalamnya yang bukan bersesuaian, yang memang jelas memperkatakan tentang sihir, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Maksudnya padahal Nabi Sulaiman tidak kafir, yakni tidak mengerjakan sihir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir dan mengajarkan sihir kepada manusia. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, larangan tentang haramnya sihir. Kemudian kalau kita lihat jumpa tukang sihir haram dan sebagainya haram, gini gaya kita nak mengubat jika diri kita pun atau saudara sahabat kita terkena sihir. Islam telah menyediakan solusi ataupun pendekatan ataupun penyelesaian dalam perkara ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maksudnya, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Ini adalah jelas kepada kita segala sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, apa jua yang berlaku ada penyelesaian dan ada ubatnya. Janganlah kita pergi kepada tukang sihir pun balik untuk mencabut sihirnya balik, contoh ataupun jumpa dukun untuk mengubah kena sihir. Kalau bukan sebaik-baiknya, sewajibnya kita berjumpa dengan orang-orang yang mempelajari ilmu agama, terutamanya yang berfokus kepada pengubatan-pengubatan secara ru'yah menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan juga amalan-amalan yang dibenarkan oleh agama kita. Kenapa dikatakan sihir yang membinasakan? Memanglah pelaku ataupun orang yang mendapatkan khidmat sihir ini akhirnya memang akan binasa. Dan kita tahu semua ulama bersepakat mempelajari, mengamalkan atau apa jua yang berkaitan sihir ini adalah haram perlakuannya, dan orang yang melakukannya dianggap berdosa besar, perlu dihukum sama ada masih di dunia maupun setelahnya. Dan biasa kita dengar perbincangan-perbincangan gini gaya kita nak menghukum di mahkamah dan sebagainya dengan elemen-elemen yang sukar dibuktikan. Bagi kesimpulan yang boleh saya nyatakan di sini, kalaupun tidak dapat dibuktikan hukuman di dunia, pasti sisi CCTV Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita, hukuman di sana nanti pasti ada, sebab tiada yang terlepas. Walau sebesar zarah pun yang kita lakukan akan ada ganjaran, sama ada baik atau sebaliknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Uji dan juga Andy, sedikit sebanyak tentang sihir yang membinasakan, yang menggerunkan kita. Cukup kita ingat apa kata kuncinya, sihir yang haram. Mempelajari atau mengajarkan atau mengamalkan sudah pastilah haram. Jumpa dengan uangnya pun diharamkan. Betul. Kalau kita dikatakan uang tu adalah raja sihir, komok dengan muka ibu Uji, ujung-ujung ada terikat indah kita sebab daripada Nabi nak jauhi, kita si menjauh kita binasa, ibu hajaklah. Macam cerita kita penyalahgunaan dah tahu menggunanya memang betul, janganlah didekati cemia juga sihir telah nangga ajak pun dah betul, jauhi ajaklah benar ya. InsyaAllah moga sama-sama kita renung, moga Allah pelihara kita daripada perkara sihir ini. Walaupun kita tahu dalam Al-Quran ia memang dari zaman Nabi, apalagi lah akhir zaman tu memang wujudlah di sekeliling kita. Tapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dengan mengingat Allah, zikir, menyebut namanya, insya-Allah kita boleh terhindar daripada sihir. Wallahu a'lam, insya-Allah. Baik. Terima kasih atas perkongsian kita untuk pagi itu, Ustazah. Kita berjumpa lagi untuk masa-masa akan datang. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.